Dia pendekatan begitu. Dan bila saya dah dalam 7 tahun ini saya berdakwah secara aktif, saya dapati masalahnya kenapa umat Islam ini sukar untuk nak bagi tahu. Niat tu ada dah, saya percaya. Saya sangka baik semua umat Islam dia dah ada niat dah nak berdakwah, tetapi nak mulakan langkah tu tak tahu macam mana. Motivasi. Sebenarnya masalah dia adalah terletak pada motivasi dia. Motivasi. Apatah lagi, mungkin ada yang tak bersetuju, mungkin ada yang bersetuju. Apatah lagi kalau orang Melayu ini, bila di masjid dan surau, bila ada ustaz-ustaz datang ceramah, kadang-kadang dia akan kutuk balik Melayu. Kata, tengok kita Melayu ni teruk. Kita nak dakwah apa dekat orang kafir? Kita teruk. Kita kena betulkan diri kita. Dia sepatutnya seorang ustaz ataupun ustazah menaikkan moral orang Islam, tetapi dia pergi ke tempat itu untuk memijak dan merendahkan moral dia lagi. Apatah lagi, apa dia nak buat? Tak ada motivasi untuk buat kerja. Betul lah, kau tengok ustaz tu belajar agama, dia pun kata kita macam tu. Habis apa aku nak cakap? Bukankah hari ini antara alasan orang Islam kita tak nak bagi tahu ke orang, dia akan bagi tahu, aku tak nak bagi tahu, kau tengok dia lagi rajin dari aku. Aku macam mana? Kau tengok dia punya ilmu lagi bagus, aku tak pandai. Kau tengok akhlak aku compare dengan dia, tak boleh. Kita sebelum pergi berperang, kita dah kalah dah. Kalau dalam istilah main bola, sebelum masuk padang kita dah kalah dah psikologinya. Sebab apa? Sebab kita telah diinjak-injakkan oleh ustaz dan ustazah. Saya bukan salahkan mereka, tapi mereka perlu ambil tanggungjawab. Kerana seorang pendakwah, seorang penceramah, seorang yang berilmu, tugas mereka adalah memotivasi. Layakkah kita sebagai ibu bapa contohnya, anak kita performance tak berapa bagus, kita lagi kata, engkau memang bodoh, engkau memang tak pandai, engkau nak banding dengan orang tak bagus. Sampai bila anak kita tak bagus? Sampai bila anak kita tak bagus? Kerana kekurangan motivasi, kekurangan jati diri, kekurangan keyakinan diri yang dia boleh buat. Kerana jikalau saya membentangkan fakta-fakta kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang selama ini kita dimomokkan orang Melayu ni teruk. Saya datang ni bukan nak bodek sorry, tak ada bodek-bodek punya. Kalau dengan menteri pun saya direct saja, ini apatah lagi kat sini, saya tak ada bodek-bodek punya. Bukan bodek untuk duit, tak ada. Menteri Agama pun saya kritik, walaupun dia pegang JAKIM. Sebab saya pun tak pernah dapat duit dari JAKIM dan tak pernah harapkan duit dari JAKIM pun. Sebab yang bagi duit Ar-Razak, bukan dia. Ar-Razak boleh bagi duit dari segala arah, macam-macam. Bila kita sebut di sini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kata Melayu ni teruk sehingga motivasinya tak ada, hidayatul irsyad. Tuan-tuan dan puan-puan kena yakin pada diri. Saya bagi contoh paling mudah. Bila mana anda rasa anda ni rasa teruk, aku rasa aku tak boleh lah, aku nak cakap apa Islam dengan orang, siapa aku nak cakap, agama pun aku tak pandai. Soalan pertama, kita buat perbandingan sedikit. Kita bukan memijak orang ataupun menghina orang, tapi kita datang kepada realitinya. Tuan-tuan, puan-puan, di antara tuan-tuan dan puan-puan, ada tak di kalangan di sini yang berjudi? Toto. Tak ada? Tahu tak apa maksud Toto? TOTO, tipu orang tak ada otak. Itu Toto. Toto. Tak ada kan? Tak ada yang berjudi kan? Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, missionary Kristian yang dalam kitab Bible-nya jelas mengharamkan dia berjudi. Dia berjudi. Di sisi agama, di sisi Tuhan, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan yang tak berjudi ini lebih baik ataupun Christian missionary yang berjudi itu lebih baik? Siapa lebih baik? Di sisi agama, Muslim ataupun Kristian? Kenapa malu nak cakap? Muslim. 1-0 main bola. 1-0. Ini baru satu. Kedua, di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, ada tak siapa yang makan daging khinzir? Jauh lagi. Sedangkan berjudi itu lagi teruk daripada makan khinzir. Tapi masyarakat kita dimomokkan dengan tak anjing babi. Seolah-olah
Nak sebut babi itu kena sertu juga sama mulut tu. Wahal tak penuhi janji itu jauh lebih teruk daripada makan daging khinzir. Mengumpat itu jauh lebih teruk daripada makan daging khinzir. Tapi kita rasa mengumpat itu okey, makan daging khinzir itu jijik. Nampak pemahaman kita? Di sini tak ada yang makan khinzir, alhamdulillah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dalam kitab Bible, kitab Leviticus bab 11 ayat 7 dan 8 jelas mengharamkan mereka tak boleh makan khinzir sebagai penganut agama Kristian. Mereka makan tak hari ini? Makan. Di sisi agama, di sisi Tuhan, Muslim lebih baik ke Kristian lebih baik? Muslim. Dah berapa kosong? Mendahului 2-0. Kurang selesa. Kita naik lagi 3-0. Di sisi, di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, ada tak di kalangan, nauzubillah, ada tak di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang berzina, melanggar pelacur? Ini saya cakap direct Yang kenal saya mungkin tahu, ini orang datang cakap direct je. Tak ada, alhamdulillah. Bagus. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu Christian missionary, salah seorang evangelis yang paling terkenal waktu itu, iaitu Jimmy Swaggart, yang berdebat dengan Syekh Ahmad Didat rahimahullah. Jimmy Swaggart, dia ditangkap 2 kali bersama dengan pelacur, dan dia mengakui dia melanggar pelacur, dan dia tetap meneruskan missionary-nya. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, di antara tuan-tuan dan puan-puan yang tuan-tuan dan puan-puan di sini yang tak melanggar pelacur dan tak berzina, Kristian lebih baik ke Muslim lebih baik? Muslim. Dah 3-0 tuan-tuan. Sangat selesa dah. Apa lagi? Nak kata, oh baru-baru ni, tapi bro, baru-baru ni kan kita kena serang. Kan orang kata, bila bab perkahwinan bawah umur ni, Muslim teruk. Kan, nampak je Muslim paling ramai. Tuan-tuan dan puan-puan, ikut statistik rasmi, non-Muslim perkahwinan bawah umur lagi ramai berbanding dengan Muslim. Sedangkan mereka hanya 35% penduduk Malaysia, tapi mereka lebih ramai. Nak kata, oh tapi bro, kita orang Islam ni, kita kat Malaysia, ada yang ambil rasuah, ada yang tak amanah. Saya mengaku ada. Saya tahu ada. Kita tak menafikan. Tetapi soalan saya, di bangsa lain tak ada kah? Agama lain tak ada kah? Tapi brother, kita kat Malaysia ni ada ustaz kita menunggang agama, jual agama, menipu. Okey, mungkin ada. Berapa ramai di kalangan tuan-tuan dan puan-puan tahu di seberang tambak Johor itu ada satu kes pada tahun 2016 di mana seorang pastor yang bernama Pastor Kong Hee, dia telah ditahan dan dibicarakan dan didapati bersalah kerana menyelewengkan wang gereja sebanyak 50 juta Singapura dolar. Siapa yang tahu? Tak tahu kan? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dia mengaku salah tetapi dia tetap teruskan usaha missionary dia. Persoalan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan, dibandingkan kepada banyak benda ini, siapa lebih baik sebenarnya? Muslim jauh lebih baik. Mungkin kita ada kekurangan, tak pandai English. Saya berani kata, ini mu'alaf 13 tahun berani kata, yang berdiri di depan saya, yang duduk di depan saya, dan yang di sebelah tu, kelayakan akademik anda semua jauh lebih tinggi berbanding dengan saya. Percaya ke tak? Saya tengok, senang. Siapa di sini kelayakan SPM? Kurang-kurang sini sijil, matrikulasi, STPM ataupun diploma ada? Minimum kan? Ini budak SPM saja. Bagus. Tapi tuan-tuan puan-puan, saya hanya SPM saja. Tuan-tuan dan puan-puan, kelayakan tinggi, ada diploma, degree, ada master, mungkin ada yang sedang ambil PhD dan sebagainya. Mungkin bahasa English kita tak pandai. Okey, ini Cina pun dulu tak pandai English juga. Tapi kita yakin pada Allah, kita berlatih dan kita jadi bagus. Bukan saya kata saya bagus sekarang, tapi kita ke depan. Kalau kita asyik bagi alasan, sampai bila pun kita tak akan buat. Yang penting dia adalah keyakinan. Orang kata, yakin pada siapa? Yakin pada diri ke? Tak. Saya kata yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, yakin pada Allah. Yakin pada Allah.
Macam mana nak timbulkan keyakinan tu pada Allah? Ini 4 step yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak cadang datang sini untuk hantam tuan-tuan dan puan-puan, tak. Orang kata, ni balas dendam ni. 16 tahun lepas dia duduk kat sini, tak ada orang dakwah kat sini, dia ni dia balik kat public pen, dia nak hantam kita orang, bagi kasih balas dendam. Nabi SAW mengajar saya, dendam itu sepatutnya ditiadakan dalam kamus kehidupan kita. Dendam itu sepatutnya ditiadakan dalam kamus kehidupan kita. Kerana ketika Fatu Mekah, pembukaan kota Mekah, musyrikin Quraisy yang waktu itu fikir, mampuslah kita. Dulu kita lah yang cuba lawan dia, yang cuba bunuh dia. Ini sekarang dia dah balik dengan tentera dia yang ramai. Nowhere to run. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata, hari ini aku akan katakan kepada kalian apa yang saudaraku Yusuf katakan kepada adik-beradik dia, iaitu sesungguhnya aku akan mengampunkan kalian semua.